kita nak teruskan untuk hari ini dengan masih lagi bab yang 8, bab yang sama, bab yang ke-8. Cuma kita nak mulakan hari ini dengan perbincangan jawapan. So, perbincangan jawapan apa yang cikgu nak bincang? Perbincangan latihan yang telah cikgu beri pada hari Rabu. Okey, so pada hari Rabu cikgu belum lagi menyediakan Google Classroom punya tapak. Okey, so hari inilah cikgu akan sediakan. So hantarlah nanti latihan untuk hari ini dan juga latihan yang hari Rabu sekaligus. Okey, di dalam satu tapak yang sama yang cikgu akan sediakan petang ini ataupun mungkin selepas ini. Okey, kita nak tengok soalan kamu. Okey, soalan ini di muka surat 218 dalam buku teks kamu. Soalan praktis kendiri 8.1b. So cikgu dah bagi pada hari Rabu untuk kamu selesaikan. Okey, soalan kamu nombor 2 dan nombor 3. Nombor 2 dia suruh kamu lukis plot titik. Diberi 2 data dekat sini, data ujian bulan April dan juga data ujian bulan Mei. So dia suruh kamu lukis plot titik dan dalam masa yang sama dia suruh kamu komen apakah yang kamu boleh nampak daripada plot titik. So kita nak tengok soalan nombor 2 terlebih dahulu. Kalau kamu nak lukis di atas kertas graf, sebab ada yang PM cikgu hantar latihan ini dalam WhatsApp. So, dia buat dalam buku tulis. Boleh, tak ada masalah. Ada yang request cikgu, saya nak buat dalam kertas graf. Boleh ke gunting dan tampal? Boleh, tak ada masalah. Janji tidak membebankan kamu dan janji kamu faham. Okay, so kita nak tengok plot titik. So macam mana plot titik rupa dia. Okay, sebab dia suruh kamu lukis 2 plot titik sebab kamu ada 2 data. So yang pertama plot titik, kita kena tengok data yang ada dekat dalam ni lah. Okey, data yang ada dekat dalam ni. So kita lukis satu garisan ataupun timeline dekat sini. Okey. So nilai ni yang kamu nak kena tengok dengan teliti. Okey, kalau kamu tengok mungkin ada yang tak boleh nampak sangat. Kena zoom sikit cikgu punya slide ni. Okey, kalau yang tengok di telefon. So kalau ikutkan cikgu mengambil jarak 10 kotak dekat sini. So 30 cikgu start dekat sini. So 35 cikgu tengah-tengah dekat sini. So 40. So 10 kotak yang cikgu ambil dekat sini. So terpulanglah kepada kamu. Mungkin kamu nak pakai 35, 40, 45, 50. So kamu punya garisan itu lebih panjang lah. Okay. So dia macam tu. So kenapa cikgu memilih 30? Sebab cikgu tengok dekat sini berdasarkan data untuk bulan April. Okay, kita fokus April terlebih dahulu. So nilai kamu yang paling kecil, angka di depan yang cikgu boleh nampak 3. Okay, so angka dia ialah 3. So cikgu letaklah 30. So nilai kamu yang pertama 35 nanti, cikgu tahulah kat mana nak letak. Okay, so nak letak kat tengah-tengah ni. Okay, boleh nampak slide cikgu cikgu show. Boleh. Okay, so nilai kamu berakhir dengan 70. Kenapa cikgu akhirkan dengan 70? Dekat sini tak nampak nombor 70. Tapi cikgu nak guna 70 lah sebab cikgu nampak dekat data yang Mei ni. Ke dekat sini ada 70? Tak ada 70 tapi yang pasti ada 69 kot, tak salah cikgu. So tengoklah, ni 69 cikgu jumpa dah. Okay, so 69. So matikanlah di nombor 70. Okay, so apa yang kita nak buat seterusnya adalah kita nak letak dia punya titik lah. Sebab dia suruh kamu lukis plot titik. So kita nak letak dia punya titik. So data kamu yang pertama ialah 35. Okay, nombor data kamu yang pertama ialah 35. So kita nak ambil untuk April terlebih dahulu. So 35 kamu duduk di mana? Nampak? So 35 kamu duduk di sini. Dan cikgu dah siapkan keseluruhan data dekat sini. So 35 ada dekat sini, dotted yang pertama ataupun titik yang pertama. So 56, data yang kedua dekat sini, so 56. So 55, ini 56. Dan 56 kamu ini ada 2 data dekat sini sebab dia ada 2 titik bertindih, atas dan juga bawah. So 56 ada 2, so betul ke? So sini 156, lagi 156, ini dia. Okay, so memang betul kamu ada 2 titik ataupun 2 data 56.
So kalau kamu tengok 50 ni sampai ada 4 titik dekat sini. Dan kalau boleh, titik kamu ni letaklah jarak yang seragam. Okey, jangan kamu himpit-himpitkan dia. Cikgu ni sebab dalam PowerPoint ni susah cikgu nak nampakkan jarak. Kalau dia terlekat, so dia jadi lekat lah. So cikgu harapkan kamu dengan kertas graf, dengan boleh lukis dengan baik, so lukislah dengan elok. So 50 ni kalau kamu tengok sampai 4 data dia kat sini. So ada 4 data. So 50 ada 4. 1, 2, 3 dan 4. Ya. So 50 kamu ada 4. So setelah kamu pindahkan titik-titik ni di dalam garisan plot titik ni, so dapatlah data untuk April, bentuk dia macam ni. Okay, boleh teruskan buatlah lepas Boleh ni. cikgu. So lepas ni buat, nanti cikgu sediakan tapak untuk Google Classroom. So kita nak tengok untuk data Mei pula, bagaimana bentuk ataupun taburan dia. Okay, kita guna garisan yang sama, nilai dia. So kita guna nilai yang sama. Data untuk Mei, so kita plot lah titik sama saja cara dia. So kamu nampak macam tu. Okay, so kamu boleh nampak titik untuk April ataupun data untuk April dan juga data untuk Mei. So dia suruh kamu berikan komen. Sebab dia kata dia suruh kamu tengok perbezaan taburan. So inilah taburan. Okey, so taburan kamu, taburan data. So dia suruh kamu berikan sedikit komen. So dalam buku teks kamu tu ada jawapan. Di buku surat belakang tu ada jawapan. So kalau ikutkan apa yang kamu boleh nampak dekat sini, apa yang cikgu nak komen, mungkin sedikit berbeza daripada buku teks ataupun mungkin ayat itu diubah sedikit. Cikgu guna ataupun cikgu bagi tahu data April. Okay, so data April kamu diserak dengan lebih luas berbanding data Mei. So kalau kamu tengok kenapa cikgu kata data April itu diserak ataupun ditaburkan dengan lebih luas. So kamu boleh nampaklah nilai yang paling kecil ataupun cerapan paling kecil 35 dan cerapan yang paling besar ialah 69. So kamu ada depan dengan belakang yang menyebabkan dia punya data itu ditarik jadi panjang. So kamu nampak penggunaan dia daripada 35 sampai 69. So dia punya data itu diserak ataupun ditaburkan dengan lebih luas berbanding Mei. So Mei kamu dia start daripada 39 berakhir dengan 63 dekat sini. So 39 dengan 63. So data dia lebih menguncup. So dia macam itulah. Okay. So apa yang kamu boleh komen, data untuk April diserak dengan lebih luas berbanding data Mei. So dia macam tu. Dan kita nak pergi soalan yang seterusnya sebab cikgu bagi kamu 2 soalan hari tu. Yang kedua masih lagi dia suruh kamu plot titik. Dia suruh buat plot titik dan dia tanya kelas manakah yang mempunyai beza saiz kasut yang lebih besar. Okay, so macam biasa kita plot lah. Okay, tapi pemilihan nombor ini mustahak. Okay, pemilihan nombor di bawah ini amat mustahak. So kalau kamu tengok dekat sini nilai kamu 8.0 bermaksud 8 lah. So cikgu nak ambil 8. So kamu ada 8 ataupun kamu ada perpuluhan 5, 12.5. So 12.5, so 12. So cikgu ambil 6. So 6.5, 7, 7.5, 8. So benda ni kamu ikut selera masing-masing lah. Okay, ikut selera kamu sendiri. So 6, 6.5, 7, 7.5 sebab dia ada perpuluhan 5 dan juga perpuluhan kosong sahaja. Okay, so kelas mawar kita nak masukkan data. So 8.0 ataupun 8 nilai yang pertama. So 8 kamu cikgu boleh nampak ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. So ada 6 data untuk 8. So seharusnya betul lah. So dia macam ni. So boleh nampak 8 kamu ada 6 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 kamu ada 1. Dia dekat sini. So 6.5 kamu ada 3. So 1, 2, 3. So ini data kamu untuk kelas mawar. Kamu tengok data untuk kelas mawar kamu saiz kasut dia start daripada 6
berakhir 12.5. So jauh dia punya data serakan ni. Okay, yang tengah-tengah ni tak ada. So, dia ada starting paling antara yang kecil dengan yang paling besar. So data untuk kelas mawar. Kita nak tengok data untuk kelas teratai. Okay, masih lagi yang sama. So teratai data kamu 8.5. So 8.5 tengah-tengah ni lah. So 8.5 kamu ada 2. Betul ke? Sebab dia ada 2 titik dekat situ. So 8.5, ya ada 2. Okay, so ada 2 8.5. So ini data untuk kelas teratai. Kamu tengok saiz kasut 9 paling ramai di dalam kelas teratai. So saiz kasut 8 yang paling ramai dalam kelas mawar. Okay, sebab dia berkenaan dengan saiz kasut ni. Dipakai oleh 20 orang murid dalam 2 kelas. Okay, so 9, so ini 8. Okay, so apa yang kita nak cari ataupun apa yang kita nak buat untuk kamu punya komen. So dia suruh cari kelas mana yang mempunyai saiz kasut beza. Beza bermaksud tolak. Beza saiz kasut yang lebih besar. So pastinya kelas mawar lah. Beza kasut paling besar ataupun beza kasut lebih besar. Sebab nilai paling kecil 6. Nilai paling besar 12.5. So berbanding dengan ni nilai paling kecil 8.5. So ini nilai paling besar 11. So kalau ikutkan kelas mawar mempunyai saiz kasut, beza saiz kasut yang lebih besar. Okay, kelas mawar mempunyai beza saiz kasut yang lebih besar kerana data yang diserak oleh kelas mawar lebih luas. Okay, ataupun data yang ditaburkan oleh kelas mawar ini lebih luas. Itu sahaja. Okay, so kalau kamu nak buat pengiraan, buatlah sedikit pengiraan. Okay, kamu kata kelas mawar. Kenapa kelas mawar yang paling tinggi beza saiz kasut? So tulislah 12.5 tolak dengan 6. Okay, ataupun kamu nak tunjuk juga kelas teratai, boleh. Tulislah 11 tolak 8.5. So kamu tengok nilai mana yang lebih besar. Seharusnya nilai untuk kelas mawar. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.